السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى والدينا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم يكونوا من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para pimpinan masyarakat, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali pada malam ini bagi kita menyambung kembali perbincangan kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi berada dalam bab kita yang ke-54, iaitu bab ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-54 iaitu bab yang membicarakan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadis yang last sekali kita baca pertemuan kita bulan yang lalu, iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Abu Salamah dia kata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain wa dufina yawm ats-tsulatsa. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Salamah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin dan dikebumikan pada hari Selasa. Dalam riwayat yang lain kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin, hari Rabu baru dikebumikan. Itu 3 hari 2 malam. Itulah yang banyak disokong ataupun yang disebut oleh para ahli ulama, iaitu dikebumikan pada hari ataupun malam Rabu. Malam Rabu. Baik. Hari ini tuan-tuan insya-Allah ada lagi 3 hadis berbaki. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita sempat habis 3 hadis ini, habislah bab kita yang ke-54 ni insya-Allah. Hari ini kita nak baca hadis yang panjang tuan-tuan. Hadis yang ke-396, hadis yang agak panjang.
yang menceritakan lebih detail sikitlah berkaitan dengan peristiwa kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok hadis kita yang ke-396. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala haddatsana Abdullah bin Dawud qala haddatsana Salamah ibn Nubayt an Nu'aim bin Abi Hind an Nubayt bin Syarid an Salim ibn Ubaid. Ini satu orang sahabat Nabi yang jarang disebut, tapi dia adalah orang yang rapat dengan Nabi SAW. Itulah Sayyidina Salim bin Ubaid. Wa kanat lahu suhbatun, dia bersahabat dengan Nabi SAW. Dan dia ni tuan-tuan adalah salah seorang daripada sahabat yang duduk di Masjid Nabawi. Dia panggil sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Jadi Sayyidina Salim bin Ubaid ni selalu ada di Masjid Nabawi dan sentiasa boleh dipanggil oleh Nabi bila-bila masa saja, kerana memang itulah rumah dia, duduk di masjid sebagai Ahlus Suffah. Baik, kata Sayyidina Salim bin Ubaid, dia kata ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Masa Nabi SAW duduk sakit ni, maknanya di hujung-hujung usia Nabi, di hujung-hujung kehidupan Nabi, masa Nabi duduk sakit berat lah. Adalah menjadi satu benda yang biasa bila Nabi duduk tahan sakit ni tuan-tuan. Ughmiyah, Nabi akan pengsan. Selalu Nabi pengsan. Ni dia nak cerita di hujung, hari yang harilah Nabi ni. Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Nabi pingsan pada hari-hari sakit Nabi. Ni cerita Nabi sakit pada hari yang akhir ni. Nabi sakit sehingga Nabi pingsan, fa afaqa. Kemudian tunggu sebentar, habis satu masa Nabi pun sedang kembali. Fa afaqa. Nabi pun sedang daripada pingsan. Dan bila Nabi sedang daripada pingsan, apa soalan pertama yang Nabi tanya? Faqala, Nabi kata, hadaratis salah. Maksud waktu dah lagi. Itu dia. Nabi sangat-sangat menjaga perkara yang berkaitan dengan sembahyang ni. Nabi bila tengok bangkit-bangkit daripada sedang dia, Nabi tanya, maksud waktu dah lagi? Sahabat pun perenung tengok ke langit. Kan? Sebab nak tengok waktu sembahyang ni kena tengok langit lah. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab fiqh, biasanya ulama akan menyebut berkaitan dengan sembahyang ni, perkara sembahyang yang pertama yang akan disebut ialah sembahyang zuhur. Lohong. Melayu panggil lohong, mai kau pernah tahu. Tapi tak payah, kita faham lah kan. Sembahyang apa? Sembahyang lohong. Selalunya dalam kitab fiqh akan sebut berkaitan dengan waktu sembahyang ni, akan disebut waktu yang pertama ialah zuhur. Waktu zuhur. Zuhur kita tahu masuk waktu apabila matahari tegak berada betul-betul di atas kepala, kemudian dia tergelincir ke arah barat sikit. Daripada timur, dia naik sampai duduk betul-betul tengah, kemudian dia agak tergelincir sikit ke arah barat. Maka ketika itu masuklah waktu zuhur. Okey. Kemudian pergi pula waktu asar sini, bila mana bayang satu benda itu lebih panjang daripada benda tersebut. Kita pacak satu pensel kat tengah padang tu, tengah panas tu, lepas tu tengok bayang dia lagi panjang daripada pensel tu. Maka ketika itu sudah masuk waktu asar. Kemudian bila masuk pula waktu maghrib, kita tengok macam mana waktu maghrib, iaitu apabila tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu maknanya di kaki bumi itu, kaki bumi kah? Kaki langit. Kaki bumi ikut suka hati ya. Tak balas semua anggut tu kira okey
Kan? Bila duduk di kaki langit itu nampak kemerahan. Tapi tak nampak dah matahari dah. Matahari tenggelam dah lah. Tapi merah lagi lah. Tak kira lah cerah ke, tak cerah ke, gelap ke, tak gelap ke. Tapi kira matahari tenggelam, walaupun cerah macam tak masuk waktu hari. Tapi dah kaki, dah matahari tu tenggelam dah. Maka masuklah waktu maghrib. Dan apabila cahaya merah di langit sudah hilang, maknanya dah habis dah, makna matahari betul-betul dah tenggelam, dah jauh, maka ketika hilangnya cahaya merah yang ada di langit itu, maka masuklah waktu Isyak. Dan apabila terbitnya ataupun munculnya, dia panggil fajar sadiq, maka ketika itu masuknya waktu subuh. Jadi orang zaman dulu, zaman Nabi tak ada jam. Zaman Nabi tak ada jam. Tapi Allah bagi kepada mereka ni ilmu melihat matahari ni, ilmu melihat bumi ni. Dengan melihat langit, kita boleh mengetahui tentang masa, kita boleh tahu tentang perkiraan berkaitan dengan tahun dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu apa dia? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Moga kamu dapat mengetahui dengan tengok matahari ini, kamu tahu kiraan tahun dan juga kamu tahu kiraan-kiraan hisab. Sebab nanti masa bila mai saja Dajjal, Dajjal tu orang Melayu kan. Dajjal. Satu masa nanti Dajjal akan mai, pada ketika itu masa kita dah gelong. Masa kita dah tak ikut masa seperti mana masa yang ada jam ni. Tapi dah dibayangkan oleh Nabi SAW, zaman ni, hujung zaman ini, zaman kita ni akan ada jam. Dengan bayangan Nabi, Nabi kata bila Dajjal datang, nanti dia akan mai dalam 40 hari. Hari pertama, masa yang begitu panjang ialah selama setahun. Betul-betul setahun. Iaitu 6 bulan siang, 6 bulan malam. Sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, cukupkah dengan setahun tu kita sembahyang 5 waktu je? Kan? Cukupkah kalau dalam masa setahun itu? Sebab hari yang pertama, kata Nabi, ialah sepanjang setahun. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Adakah bila Dajjal mai esok, dia dah jadi hari yang pertama tu panjang dia siang dan malam setahun itu, cukup dengan kita sembahyang 5 waktu? Nabi kata tak. Bahkan Nabi kata apa? Qaddiruha biqadari. Kira dia dengan masa dia, masa kadarnya. Macam kita hari ni lah, ikut jam. Ikut jam dia. Ikut masa, pukul berapa masuk waktu, pukul berapa masuk waktu dan sebagainya, ikut perkiraan yang telah ditetapkan pada zaman berlakunya nanti Dajjal muncul. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu Nabi SAW sangat mementingkan waktu sembahyang. Sangat mementingkan tentang solat, sehingga bangun daripada pingsan pun, soalan pertama Nabi ialah, adakah waktu sembahyang telah masuk? Waqalu, maka kata mereka sahabat-sahabat yang duduk keliling Nabi ni, na'am, ya, masuk dah ya Rasulullah. Tahu mana? Mereka tengok tadilah. Mereka tengok tadilah. Faqala, maka kata Nabi, muru Bilalan falyu'adzin. Perintahkanlah supaya Bilal ini, Sayyidina Bilal, untuk mengumandangkan azan. Wa muru Aba Bakrin an yusalliya linnas. Dan perintahkanlah, suruhlah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, untuk menjadi imam kepada orang ramai. Au qala bin nas, ataupun kata Nabi dengan orang ramai. Jadi suruh jadi imam. Ini menunjukkan kepada kita Nabi ni seorang pemimpin yang seorang yang pandai mengatur organisasi. Dalam duk pening-pening, dalam duk pensian, lagu tu bangkit-bangkit pun Nabi tahu dah. Masuk tu ke? Masuk dah. Okey, suruh Bilal azan, suruh Abu Bakar nak jadi imam. Bukankah Nabi seorang pengatur, organizer yang yang begitu hebat? Bangkit-bangkit pening pun suruh lagi, dia tahu dah. Okey, suruh Bilal azan, suruh ni, suruh. Maknanya itulah sikap seorang pemimpin. Sikap seorang pemimpin, dia tak lepas tangan.
No, orang saya demam, tak tahu ikut hampa lah macam mana cerita, hampa nak dengar terbalik, mampu pergi kat abah. Mana boleh hang pemimpin? Kan? Pemimpin yang hebat macam Rasulullah ni, dia tengah sakit, tengah pening macam tu pun, bangkit daripada pingsan pun, pandai dah mengatur organisasinya. Itu hebat Nabi SAW. Baik. Kemudian, kata perawi ni, kata Sayyidina Salim ini, thumma ughmiya alaih. Tiba-tiba Nabi pingsan pula sekali lagi. Maknanya Nabi ni gagah betul lah. No, dalam duk sakit-sakit tu, sakit pingsan. Bangkit suruh pula, suruh bila azan, suruh ni. Lepas tu pingsan pula. Maknanya Nabi sedang menanggung sakit yang sangat berat ni. Sampai pingsan, bangkit pingsan ni, makna berat sungguh ni sakit Nabi ni. Bukan main-main ni. Thumma ughmiya alaih. Kemudian Nabi pingsan pula kali kedua ni. Fa'afaqa. Tak lama Nabi sedap balik. Faqala. Maka kata Nabi lagi. Hadaratus salah. Masuk waktu dah lagi. Tanya lagi. Sahabat kata, na'am. Faqalu na'am. Dia pun kata, ya, masuk dah ya Rasulullah. Faqala kata Nabi lagi. Muru bilalan. Falyu'adhan. Maka suruhlah Bilal untuk dia laungkan azan. Wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Maka suruhlah Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam, sembahyang dengan orang ramai. Bila dengar lagu tu, kali kedua dah suruh Nabi suruh Sayyidina Bilal ni, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Terus kata Sayyidatina Aisyah, faqalat Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, inna abi rajulun asifun. Ya Rasulullah, ayah saya ni, Sayyidatina Aisyah ni kan anak Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Rasulullah, ayah saya ni rajulun asif. Dia ni adalah seorang lelaki yang sari'ul huzni, mudah teriak, mudah sedih. Kalau baca Quran sikit je lagi, teriak. Kalau baca Quran lagi, teriak. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang yang mempunyai hati yang sangat lembut. Sehingga kalau baca Qurannya, wajilat qulubuhum. Gementar hati mereka. Betul lah sifat ni ada pada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar kalau sembahyang dengar baca Quran sikit saja ataupun dia sembahyang dia baca Quran, dia akan menangis. Sebab tu disebut dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, di matanya ada lekukan air. Ni di pipi ni ada lekuk air. Saya tak ada, saya ada ni ada rawat ya. No? Sayyidina Abu Bakar ni ada lekukan. Seolah-olah macam air mata ni duk rajin mengalir ni sampai berbekas. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, ayah saya ni bukan nak kata lah, dia ni hati dia lembut. Kalau baca Quran lagi teriak, bila baca Quran teriak. Saat-saat ni orang yang jadi makmum dia pun bila dengar dia teriak, lagi pakat teriak juga. No? Sebab ada orang yang bila jadi baca Quran boleh memberikan kesan kepada orang dan bacaan dia itu. Kan? Macam kita dengar Syekh Jibril. Kan? Syekh Jibril kalau baca boleh menggementarkan hati. Jadi ikutlah. Ada orang beri, Allah Ta'ala beri kepada dia keadaan yang macam tu. Jadi mereka ni bimbang lah. Sayyidatina Aisyah kata, aku bimbang lah. Idza qama zalikal maqam, kalau dia pergi berdiri di tempat itu, maknanya dia pergi ganti Rasulullah untuk jadi imam, baka mesti dia teriak punya, mesti dia menangis punya. Fala yastati', dan tentulah dia takkan mampu untuk nak jadi imam macam Rasulullah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar bila tengok Rasulullah tak sihat ni, Sayyidina Abu Bakar pun jadi serabut lah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sahabat rapid Nabi. Jadi bila tengok Rasulullah sakit, jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia fikiran dia banyak pada tumpu pada Rasulullah. Jadi kalau jadi imam pun saat ini tak jadi imam pasal apa? Pasal ganti Rasulullah. Lagilah kawan sedih. Lagilah kawan hati rasa lagi sedih kan. Jangan duk pergi kacau dia lah.
Macam orang yang baru kematian seseorang yang dia disayangi lah kan. Contohnya baru kematian ayah contohnya. Yang duk pergi tanya lah, dia pun dah nampak tenang lah, kita pula pergi cucuk. Ayah yang tu meninggal kan kemarin. Ya. Tak ada anu, tak. Ya, terima kasih. Dia mati macam mana? Duk pergi tanya banyak. Kawan ni lagi dah lah baru kerinak mata. Kan? Pergi tanya lagi kan. Dia mudah nak teriak. Teriak pula. Teringat kat pak dia. Tapi cakap Syariah. Hari ketiga tu tak apalah, boleh makan KFC dah. Kan? Tambah pula hari keempat pula kata jom kita mesyuarat ni nak bahagi harta pak tu berlemak ni, buah katil dia berlemak tu. Dia kata, tu. Bagus. Bagus juga orang tua ni mati. Baru tahu punya bawah katil dia ada banyak harta benar. No? Baik. Jadi Sayyidatina Aisyah, sebenarnya Sayyidatina Aisyah ni bukan Sayyidatina Aisyah seorang yang cakap ni. Kalau ikut riwayat yang lain, ada lagi beberapa cadangan sebenarnya. Tapi tak sebutlah dalam riwayat ni. Dalam riwayat lain ada beberapa cadangan juga. Oleh kerana Sayyidatina Aisyah duk nak suruh tak mau bagi pada pak dia, Sayyidatina Hafsah pun duk bagi cadangan juga kat Nabi. Dah kalau abang tak mau bagi kalau dah kata Sayyidatina Aisyah tak berapa nak bagi kat pak dia, bagilah kat Sayyidina Umar, pak cik. Kan Sayyidina Hafsah anak Sayyidina Umar. Jadi pakai duk lobby lah tuan-tuan sebenarnya. Anak-anak ni pun, bini-bini ni pun. Kan? Bukanlah benda yang tak bagus. Tapi banyak cadangan. No? Banyaklah cadangan. Kalau tak payah, dah tak mau bagi kat Abu Bakar, bagilah kat Umar. Jadi pakai duk bunyi macam-macam cadangan sebenarnya. Maka falau amarta ghairah. Kalau alangkah baiknya ya Rasulullah kalau tuan perintahkan orang lain daripada pak saya. Sayyidatina Aisyah kata, ayah saya ni rajin teriak, dia mudah teriak, terus duk bagilah kat dia. Bagus lagi kalau bagi kat orang lain. Baru duk kata lagu tu, qala, kata perawi ni, kata Sayyidina Salim, thumma ughmi alaih. Nabi pingsan pula kali lagi. Nabi dah lah tak orang nak sihat dah. Bini-bini pula duk pakai bagi cadangan lagu tu, cadangan lagu ni. Bukan bantah. Lagi kata, apa dia ni Sayyidatina Aisyah duk bantah Nabi pula. Bukan bantah. Dia tahulah keadaan pak dia kan. Pak dia ni seorang yang kuat, mudah menangis. Kalau mudah menangis ni sekali orang lain pun mudah menangis juga dalam semayang, sekali mengganggu dan sebagainya. Dia tak maulah keadaan lagu tu. Mai pula Sayyidatina Hafsah pula kata, lagu tu pak cik pun bagus. Sayyidina Umar, pak cik tak teriak. Kan? Duk bunyi macam-macam, Nabi pingsan pula sekali lagi. Fa'afaqa, kemudian Nabi pun sedar. Lepas Nabi sedar, Nabi tanya soalan yang sama. Muru Bilalan, Nabi tak tanya dah. Masuk waktu lagi, Nabi tak tanya dah. Nabi tahu dah masuk waktu dah. Nabi suruh kali yang ketiga, suruhlah Bilal untuk azan. Dan suruhlah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam kepada orang ramai. Adapun hampa ni, fa inna kunna, hampa-hampa ni, isteri-isteri Nabi lah. Bantah macam-macam tadi ni. Sawahib atau sawahibat Yusuf. Hampa ni duk buat banyak alasan macam orang perempuan di zaman Nabi Yusuf. Apa maksud dia tuan-tuan? Orang perempuan zaman Nabi Yusuf ni tuan-tuan, Zulaikha bagi alasan macam-macam lah. Kan? Orang perempuan yang ada di zaman tu pun duk bagi alasan macam-macam nak tengok Yusuf. Dia pun duk mengumpat lah Zulaikha macam mana Zulaikha ni isteri raja, isteri Perdana Menteri, tapi boleh duk jatuh cinta, duk teringin dekat dia punya pembantu orang gaji dia. Apa dia ni? Dia pun kata lagu tu pasal apa? Akan dia pun nak bagi Zulaikha tercabar untuk tunjuk mana dia Yusuf. Faham tak? Ni orang perempuan kena faham lagu tu. Dia punya kan? Dia cakap tu kot lain, tapi maksud dia kot lain. Kena terdik. No? Bukan kat sini lah tuan-tuan. No? Dalam kehidupan dia lagu tu lah. Mereka ni, orang perempuan yang ni lah di zaman Nabi Yusuf, dia kata dekat Zulaikha, supaya apa? Supaya Zulaikha mau tunjuk mana dia Yusuf. Yang mereka duk kata Yusuf ni comel, segak sangat sampai terpotong tangan apa sebagainya tu.
Jadi mereka duk buat helah lagu tu lah, duk mengata dekat Zulaikha. Sebenarnya bukan mereka nak mengata sangat pun. Mereka sebenarnya duk cakap lagu tu pasal nak cari alasan nak tengok Nabi Yusuf. Akal lah tu. Maka sebab tu Sayyidatina Zulaikha ni pun, dia pun panggil mereka ni untuk tengok Nabi Yusuf ni. Dengan cara dia bagi buah seorang satu dengan pisau pakai kerak tangan masing-masing. Kan? Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni, sesungguhnya hampa ni macam orang perempuan zaman Nabi Yusuf. Pasal apa? Pasal duk melobi-lobi tadi ni. Sayyidatina Aisyah kata, janganlah suruh ayah saya jadi imam, bagilah ke orang lain. Ayah saya ni dia kuat menangis, saya pergi payah. Sebenarnya Sayyidatina Aisyah cakap lagu tu sebab dia tak mau lagi orang kata kat pak dia. Tu sebenarnya. Sayyidatina Aisyah pergi melobi kat Nabi jangan bagi pak dia jadi imam sebab dia takut sehingga orang kata kat pak dia, kata ni yang leceh ni, siapa dia jadi imam? Abu Bakar lagi teriak, kita pun teriak. Dia tak mau orang kata kat pak dia. Jadi dia tak maulah kata kat Nabi, Rasulullah tak usahlah bagi lagi orang kata kat pak saya. Dia tak mau kata lagu tu, tak direct. Tapi sebenarnya dia nak abang lagu tu lah. Mai Sayyidatina Hafsah pula kata, pergi cucuk pula, bagilah kat pak saya pula. Kan? Jadi itu yang kata Nabi SAW. Nabi bangkit-bangkit daripada pengsan ni. Terus Nabi kata, suruh Bilal azan, Sayyidina Abu Bakar pergi naik jadi imam. Hampa ni macam orang perempuan zaman Nabi Yusuf. Nak abang kata, tu tashbih dia. Dia punya perumpamaan. Nabi kata tu, hampa ni macam orang perempuan zaman Nabi Yusuf. Suka duk buat alasan begitu begini sebab ada benar yang lain. Hampa nak cakap benar lain tapi hampa sebenarnya macam lain. Begitulah. Jadi depa pakat pun senyap semua. Qala kata Nabi, kata perawi ni, kata Sayyidina Salim, fa umira Bilalun, maka diperintahkan pada Sayyidina Bilal untuk azan, fa azana, maka Sayyidina Bilal pun azan. Wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas, maka diperintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk sembahyang jadi imam kepada orang ramai. Tak lama daripada tu bila Sayyidina Abu Bakar duduk sembahyang, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan. Tak lama tengah lepas duduk sembahyang ni, Nabi rasa macam ringan sikit. Tadi ni duk berat sangat sampai pengsan, sekali sedap belik pengsan, sekali sedap belik pengsan. Nabi berat. Sakit Nabi tu. Bila Sayyidina Abu Bakar dah naik jadi imam, Rasulullah punya rasa tenang sikit dan dia rasa ringan lah sikit dia punya sakit ni. Baginda punya sakit, Nabi rasa macam wajada khifatan, rasa ringan sikit. Bila rasa ringan, Nabi pun nak keluar pergi sembahyang. Itu Nabi. Faqala, maka kata Nabi kepada isteri, kepada mereka hak duduk di rumah ni, unzuru li man attaki alaih. Cuba tengok sabda hak yang duk ada ni, hak boleh papah aku. Pergi tepi tengok sabda hak yang boleh papah saya ni, saya nak ni. Faja'at Bariratu wa rajulun akhar. Di sini ada perbincangan ulama. Ada kata Barirah ni perempuan. Ada kata Barirah ni nama lelaki. No? Tapi kalau dalam riwayat ni dia kata Ja'at Barirah. Barirah ni perempuan. No? Barirah ni memang ada nama seorang hamba. No? Hamba Sayyidatina Aisyah nama dia Barirah juga. Barirah binti Safwan. No? Tapi ada juga riwayat kata Barirah ni lelaki. Wa rajulun akhar, dan seorang lagi. Dan seorang lagi. No? Siapa dia seorang lagi ni? Seorang lagi ni ialah Sayyidina Ali sebenarnya. No? Sayyidina Ali. Dalam riwayat kata itu adalah seorang lagi Sayyidina Ali. Baik. Fattaka'a alaihima, maka Nabi pun berpautlah kepada mereka dua orang ni pi nak sembahyang. Falamma ra'ahu Abu Bakr, maka bila Sayyidina Abu Bakar dia sembahyang ni, Nabi beliau melihat Nabi SAW mai. Dia nampaklah. Nampak tu Rasulullah dah amai tu. Zahaba, maka dia pun berjalan lian qusi atau lian qusa, dia berjalan untuk mundur ke belakang. Pasal apa? Nak bagi ruang dah. Nampak Nabi sihat dah. Rasulullah lah naik jadi imam ganti. Tak. Nabi buat apa? Maka Nabi pun memberikan isyarat ilaihi kepada dia
an yathbuta makanah, supaya dia kekal lah. Terus kan jadi imam, tak apa. Orang jadi imam jadi terus tak apa. Hatta qada Abu Bakrin salatah, sampailah habis Sayyidina Abu Bakar mengimamkan sembahyang tersebut. Habis dah sembahyang apa semua tu, duk tak lama tuan-tuan, ini cerita sembahyang subuh lah ni. Sebab Rasulullah wafat pada waktu duha. No? Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Allahu akbar. Maka tak lama lepas daripada itu, maknanya sembahyang subuh, ni dah waktu duha. Duk waktu duha tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun qubida, dicabut ruh baginda. Makna Rasulullah wafat. Faqala Umar, bila dengar kata ada orang kata, ya Umar, wahai Umar, Rasulullah dah wafat. Kata Sayyidina Umar apa dia? Wallahi, demi Allah, la asma'u ahadan, aku tak mendengar siapa pun yang bercakap, yazkuru, yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, illa darabtuhu bisayfi, melainkan aku akan pancung kepala dia. Dia Sayyidina Umar. Sebenarnya bukanlah Sayyidina Umar nak saja nak pergi bunuh. No? Kita macam ada orang tahu, Sayyidina Umar ni kerja hak tu pun nak bunuh orang. Bukan. Sebenarnya Sayyidina Umar ambil tindakan macam tu, dia ada dua pasal. Satu, kata ulama, memang kerana Sayyidina Umar tidak dapat menerima berita yang sangat menyedihkan itu. Sayyidina Umar tak tertanggung dengar kata Nabi wafat. Sayyidina Umar tak tertanggung, tak boleh. Tiba-tiba ada pula duk main cerita ni Rasulullah wafat. Dia kata, aku tak boleh dengar lagu ni. Siapa yang cakap lagu ni aku dengar, siapa yang cakap lagu ni aku pancung dia. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, kenapa Sayyidina Umar bertindak demikian? Kerana kewafatan Nabi ini pada ketika itu tidak dipastikan lagi. Tak dipastikan lagi. Betul-betulkah Rasulullah wafat? Betul-betulkah Rasulullah wafat? Sebab tuan-tuan kena faham, Nabi, orang Arab tuan-tuan, orang Arab, mereka ni tak ada Nabi. Orang Arab mereka tak ada Nabi. Berbeza dengan Bani Israel. Bani Israel ni Nabi berlemak-lemak. Sampai mereka bunuh Nabi-Nabi mereka. Mereka tahu bila Nabi ni mati nak kena buat apa semua, mereka tahu. Tapi orang Arab yang menjadi Nabi ni tak ramai tuan-tuan. Yang betul-betul Arab daripada golongan Nabi yang daripada bangsa Arab ni ada 4 orang je. Nabi apa? Nabi Hud alaihi salam. Nabi Saleh. Nabi Shu'aib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Tapi hak Nabi-Nabi tadi, Nabi Hud bukan duk Mekah. Kan? Nabi Saleh zaman bila? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh tu hak atas-atas zaman bila punya. Kan? Ramai ribu tahun punya dulu punya ni. Jadi sampai ke Nabi Shu'aib tu semua memanglah orang Arab, tapi jauh sangat dengan orang Arab hak zaman ada Nabi ni, Nabi Muhammad ni. Jauh sangat. Oleh kerana itu, mereka ni tak pasti macam mana kematian seorang Nabi. Betul-betul mati ke? Betul-betul wafat ke? Ke keluar roh Nabi Mi'raj selagi baca Isra' Mi'raj tu? Jadi lebih kurang lagu tu lah. Maka kewafatan Nabi itu tak dipastikan lagi. Oleh kerana itu, Sayyidina Umar tak mau bagi orang duk pergi sebab benda yang belum pasti. Kerana itu Sayyidina Umar kata, kalau ada orang duk pergi kata, Sayyidina Umar kata, kalau ada orang duk pergi sebut kata Rasulullah wafat, pancung bala dia. Pasal apa? Salah satunya ulama kata, yang pertama tadi kerana Sayyidina Umar tak tertanggung. Dia tak boleh terima kewafatan Nabi. Yang kedua, pasal zaman tu nak dipastikan dulu betul-betulkah Rasulullah wafat. Baru kita boleh terima kata Nabi wafat. Lebih kurang lagu tu lah cerita dia. Illa darabtuhu bisayfi hadha. Melainkan siapa yang cakap lagu tu, aku akan pancung kepala dia dengan pedang aku ini.
Qala, kata sahabat-sahabat yang ada itu, kata Sayyidina Salim, wa kana an-nasu ummiyina. Dan adalah manusia zaman itu, orang ketika itu adalah ummiyin. Ummiyin ni makna apa? Orang yang, satu maksud dia ummi itu orang yang buta huruf, no? Satu lagi ummiyin ini juga maknanya ialah orang yang tak erti. Orang yang tak erti nak buat apa. Ataupun orang yang, bangsa yang terputus dengan Nabi, dia tak tahu macam mana hal keadaan Nabi wafat, macam mana apa nak buat lepas tu, dia tak tahu betul ke tak ni betul wafat ke ataupun Mi'raj ke apakah benar apa yang berlaku ke, kut Nabi pergi ke pergi ke syurga ke apa ke, sehari petang balik pula ke, kita pun tak tahu. Jadi itu yang dikatakan ummiyin. Lam yakun fihim nabiyyun qablah. Sebab depa ni tak ada nabi sebelum ni. Jadi tak tahu macam mana, first time. Macam kita lah zaman ni kan. Tak pernah berlaku pun PKP tu. Kan? Tak pernah berlaku pun PKP, main menatang apa benar ni, kita pun tak tahu kan. First time. Sebelum ni tak ada pun menyakit lagu tu, kita pun tak bisa PKP. Katalah lagu tu lah lebih kurangnya. Jadi, lah ni kalau berlaku pula lepas ni, kita tahu dah lah macam mana. Bila orang kata kerajaan umum PKP pula, pening bala pula. Contoh, kita tahu dah, kita boleh gambar dah. Macam ni PKP apa semua kayaknya. Nak pergi kuliah tak boleh, nak keluar mana pun tak boleh. Kita tahu dah. Pergi korang lagu tu. Jadi, mereka ni tak ada Nabi sebelum ni. Jadi, bila Nabi tak ada, tiba-tiba Rasulullah pula jadi macam ni, mereka pun tak ketahuan. Maka apa jadi tuan-tuan? Fa'amsakan nas. Orang ramai duduk diam. Tak tahu nak buat macam mana. Nak buat macam mana tu? Tak tahu. Bakat-bakat tak tahu. Faqalu, maka sahabat-sahabat tu ada ni, mereka pun kata, ya Salim, wahai Salim yang meriwayatkan hadis, intaliq ila sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fad'uhu. Hampir ke masjid, panggil sahabat Nabi. Pasal apa? Dalam kalangan sahabat, kamu depa ni pun sahabat Nabi juga. Tapi pasal apa Sayyidina Abu Bakar ni dipanggil sahib Rasul? Sebab dialah, Sayyidina Abu Bakar ni lah yang menjadi peneman Rasulullah dalam hijrah. Bahkan disebut oleh Allah Ta'ala, saya kita tengok dalam ayat Quran tu. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni memang dikenal ataupun disebut sendiri oleh Allah dalam Quran sebagai sahib, peneman, kawan, teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang ataupun para sahabat di zaman itu pun apabila Sayyidina Abu Bakar, mereka memanggil dengan sahib Rasulullah, teman rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fad'uhu, pi panggil Sayyidina Abu Bakar. Tuan, azan dulu. Allahu Akbar.
Allahumma atina ma ataita ta'ibah. Baik. Jadi kata Sayyidina Salim ini, dia kata, orang kata kat dia, wahai Salim, pergilah ke jumpa dengan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, fad'uhu, pergi panggil dia. Fa ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Maka aku pun pergilah jumpa Sayyidina Abu Bakar, sedangkan Sayyidina Abu Bakar masa tu duduk di masjid. Sayyidina Abu Bakar duduk di masjid, apa tuan-tuan? Duduk doa ke Allah Ta'ala macam-macam lah. Duduk menajak ke Allah Ta'ala bagi, minta lah Rasulullah bagi sihat dan sebagainya. Macam kita, orang tua kita sakit ke apa, lebih kurang itulah. No? Tiba-tiba dia kata, fa'ataituhu abki dahisha. Maka aku pun pergilah kepada Sayyidina Abu Bakar, aku pergi kat dia dalam keadaan aku menangis dahisha. Dahisha ni maknanya menangis kuat lah. Menangis yang teresak-esak ataupun menangis dalam keadaan kebingungan. Melayu panggil dahsyat. Dahisha. Maka aku pun sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, aku pun pergi kat dia, aku menangis. Dalam keadaan menangis itu, yang teresak-esak. Falamma ra'ani, bila Sayyidina Abu Bakar tengok aku, terus Sayyidina Abu Bakar agak dah. Kata Sayyidina Abu Bakar, aqbidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak ada dah ke? Rasulullah tak ada dah ke? Sayyidina Abu Bakar, maknanya Sayyidina Abu Bakar ni dia seorang yang sudah berlapang dada, sudah bersedia untuk menghadapi ujian ni. Maknanya Sayyidina Abu Bakar dah dengan keadaan Rasulullah yang sangat uzur dan sebagainya, Sayyidina Abu Bakar pastilah. Sayyidina Abu Bakar ni pastilah. Dia kata maknanya betul dah. Inilah masa dia Rasulullah akan berpisah dengan kita. Bila main-main dia duduk menangis, teriak ni, dia tak tanya dah Rasulullah. Dia tak tanya apa sih faham ni? Dah, dia tahu dah. Main-main tu duduk menangis, terisak-risak ni, maknanya betul dah. Dia pun kata, aqbidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah dah wafat? Rasulullah tak ada dah kah? Bukan lagu tu. Qultu, maka aku pun kata, dia tak kata ya Rasulullah wafat, tak, dia tak kata. Dia kata apa? Aku pun kata kepada Sayyidina Abu Bakar, inna Umar yaqul, sesungguhnya Sayyidina Umar berkata, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabida illa darabtuhu bi sayfi hadha. Sayyidina Umar kata, tak adalah seorang pun yang mengatakan Rasulullah wafat, melainkan aku akan tebas dia dengan pedang aku ni. Dia tak abang kata dia yang kata Rasulullah wafat. Dia kata Sayyidina Umar yang kata lagu tu. Bijaklah juga kan. Faqala li, maka kata Sayyidina Abu Bakar kepada aku, intaliq, jom. Jom. Di mana? Di rumah Rasulullah. Fantalaqtu ma'ahu, maka aku pun pilah dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah. Faja'a huwa wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku sampai je, bila pergi je, dia dan juga ketika itu manusia dah ramai dah ke rumah Rasulullah. Maknanya orang pakat duk sampai dah berita kata Rasulullah wafat, pakat dumai dah, dumai penuh dah rumah Rasulullah. Pakat masuk dah rumah Rasulullah, pakat duk pergi tengok dah. Betul kan Nabi wafat ni? Tak tahu, tak ketahuan. Tak ketahuan Nabi wafat ke tak ke, macam mana ke, apa cerita ni pun tak tahu, pengsan lagi ke apa, tak tahu. Mailah Sayyidina Abu Bakar. Faqala, kata Sayyidina Abu Bakar kepada orang ramai tu, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai orang ramai, afrijuli, tolong bagi laluan saya kepada aku. Fa afrajulah, maka semua pakat bagi laluan kepada dia. Faja'a, maka dia pun Sayyidina Abu Bakar mumpilah kepada Rasulullah, hatta akabba alaihi wa massah. Bila pergi tengok-tengok Rasulullah, dia tutup muka dah. Dia pun pergi duduk sebelah Nabi. Wa massahu, dan dia pun pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Sayyidina Abu Bakar, seorang yang relax, tenang. Kata kat Nabi apa? Dia kata faqala, kata Sayyidina Abu Bakar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini surah Az-Zumar. Allah Ta'ala sendiri kata, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Rasulullah
kamu akan mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga manusia yang lain pun akan mati juga. Semua akan mati. Sayyidina Abu Bakar pergi pegang Rasulullah, tengok Rasulullah dah sejuk dah keras dah, tak bergerak dah Rasulullah ni. Maknanya dia tahu dah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sayyidina Abu Bakar baca. Summa qalu, sahabat-sahabat ni masih duk bengong lagi. Bukan bengong tu. Bingung, kebingungan. Kata sahabat Nabi bengong pula. Duk kebingungan lagi, duk bengong lagi lah. Duk kapal-kapal lagi ni, apa cerita ni? Apa cerita ni? Ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Nabi, aqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah telah dicabut nyawanya? Adakah Rasulullah dah wafat? Ni Rasulullah cerita dia apa ni? Wafat dah kah? Qala na'am, ya. Tahulah Nabi dah tak ada dah. Betul lah, memang betul. Nabi memang Rasulullah tak ada dah. Fa'alimu, maka masa tu baru pakat sedap. Baru mereka pakat tahu. Rupanya Rasulullah dah tak ada, betul-betul tak ada. An qad sadaqa, maka telah benarlah berlaku perkara tersebut, maknanya benar-benar kewafatan Nabi SAW. Barulah pakat boleh terima. Mula-mula atas saat ni pakat tak boleh terima, betul ke tak apa Rasulullah apa siapa tak bergerak ni, Rasulullah mi'raj ke apa kot, Rasulullah keluar ni roh pergi mana-mana kot, mereka Jibril bawa pergi mana, tak tahu pasal tak ada Nabi sebelum ni. Sayyidina Abu Bakar pegang betul dah tak ada dah. Rasulullah memang dah tak ada, betul dah tak ada. Jadi sahabat pun bertanya, betulkah Nabi dah tak ada? Ya, betul Nabi dah tak ada. Dia pun tanya lagi, ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Nabi, ayusalli ala Rasulillah, adakah kita akan semayang ke Rasulullah? Nampak? Wahai Nabi dah ajaklah kalau ada orang mati kena semayang. Tapi pasal apa sahabat-sahabat ni sampai mai hari Rasulullah wafat pakai duk tanya nak kena semayang ke? Nak kena mandi ke? Nak kena ke bumi ke? Pasal apa? Pasal hak duk depa ke bumi sebelum ni semua sahabat-sahabat manusia biasa. Ini Rasulullah. Kalau dibiarkan Rasulullah itu tak dikebumikan sampai hari ni pun, Rasulullah ni tidak akan tak akan bau apa-apa, tidak akan rosak tubuh badan Nabi itu. Jadi mereka tak tahu manusia macam Rasulullah ni kita nak buat lagu mana. Punya sahabat-sahabat tak tahu nak buat macam mana pasal tak ada Nabi sebelum ni. Wahai Nabi ajaklah, bila ada orang mati kena buat begitu begini. Tapi untuk Rasul ni macam mana? Mereka pun tak tahu. Maka mereka pun tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, adakah Nabi ni kita nak semayang kau Rasulullah juga? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, na'am, ya, kita kena semayang juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat pun tanya, wa kaifa, macam mana nak semayang ni? Maknanya bukanlah sahabat tak arti semayang, mereka semua cakap dah lah. Kan? Cuma kok ada cara baru ke, cara khusus untuk Nabi ke, lagu mana ke? Tanya mereka pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Yadkhulu qaumun, masuklah satu kumpulan, fayukabbiruna, maka bertakbirlah 4 kali semayanglah. Wa yusalluna wa yad'una, pakat semayang jenazah Rasulullah dan pakat doa pada Rasulullah. Summa yakhrujun, lepas tu pakat keluar. Summa yadkhulu qaumun, kemudian masuk pula satu kaum lagi, satu kumpulan lagi. Tak boleh bayar rumah Rasulullah, rumah Sayyidatina Aisyah kecil. Jadi ramai mana hak boleh masuk. Mereka tetap tak mau keluar. Jenazah Rasulullah, tubuh badan Rasulullah, daripada Rasulullah wafat sampai dikebumikan tak pernah dikeluarkan pergi ke masjid ke apa, kata tak ada. Semayang jenazah pun dalam bilik itu juga. Tak dikeluarkan. Mandi pun di situ juga. Mandi pun di situ, dikebumikan di situ, disemayangkan di situ, semua di situ. Tak bawa keluar sikit pun daripada bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bilik Sayyidatina Aisyah ni kecil je. Sahabat Nabi ni ramai. Jadi agak-agaknya berapa minit nak guna untuk setiap kali semayang? Berapa jam? Jadi sebab itulah para sahabat duk masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sehingga semua sahabat selesai, tuan-tuan, mengambil masa yang lama. Sebab tu Nabi SAW ni dikebumikan hari Rabu. Salah satu sebab ulama kata kerana para sahabat solat jenazah Rasulullah. Satu lagi kerana ni hak peristiwa yang ni lah. Kerana nak melantik
pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, kemudian kemudian masuk pula satu kaum semayang, angkat takbir, bersemayang pada Nabi, doa kepada Nabi, kemudian keluar pula hatta yadkhulan nas, sampailah manusia boleh pakat masuk. Qalu, para sahabat pun tanya pada Sayyidina Abu Bakar, ya sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Nabi, ayudfanu Rasulullah, ni Rasulullah pun kita nak kena ke bumi juga ke? Nampak. Kan? Adakah Rasulullah kita nak kena ke bumi juga? Okey, semayanglah, selesailah. Maknanya adakah nak kena simpan juga? Itu yang saya sebut cerita bulan lepas tu. Kan? Ada sahabat kata nak kena ke bumi, ya kita kena ke bumi. Kat mana? Jadi pertikaian pula. Ada kata pergi hantar, pergi balik ke Palestin, ada kata balik ke Mekah. Lah kali Sayyidina Abu Bakar kata dak ni, tahun ni tempat dah. Itu kesimpulan dia tu. Faqala, kata Sayyidina Abu Bakar, na'am, ya, kena ke bumi lah juga. Qalu, dia tanya pula, sahabat-sahabat tanya, aina, tak mana nak ke bumi Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhah. Di tempat yang Allah mencabut nyawa atau roh baginda. Maknanya dikati Nabi itu. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut roh baginda Nabi itu illa fi makanin tayyib, melainkan pada tempat yang terbaik. Tempat itulah. Sebab tu timbul hadis yang kita baca bulan lepas. Kata Nabi SAW, tidaklah Nabi itu dikebumikan melainkan pada tempat dia meninggal. Fa'alimu, maka semua para sahabat ni pun faham. Barulah sedar, baru tahu an qad sadaqa, bahawa Sayyidina Abu Bakar telah bercakap benarlah apa yang dibuat ataupun dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Thumma amarahum an yaghsilahu banu abihi, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengarahkan supaya memandikan Rasulullah ini daripada banu abihi, adik-beradik ataupun keluarga sebelah ayah Nabi. Bukan sebelah mak, sebelah ayah lah. Mana sahabat Nabi yang masih hidup lagi ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa dia lagi? Sahabat-sahabat Nabi yang masih ada ketika itu. Dia sebut dalam kitab. Al-Fadl. Al-Fadl bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali, Al-Qatham. Qatham bin Al-Abbas. Ini semua adik-beradik anak beranak Nabi. Dan turut memandikan Nabi ini juga ialah Sayyidina Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi, dan juga Saqran. Saqran ni salah seorang daripada Maula Rasulullah. Maula ni maknanya apa nama? Kira hamba lah, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sahabat-sahabat yang ditugaskan untuk menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu maknanya bukan pada waktu itu juga. Sebab Rasulullah ni wafat hari Isnin, ke bumi hari Rabu. Jadi masa tu panjang. Dalam masa sebelum Rasulullah nak ke bumi itu, wajtama'al muhajiruna yatasyawarun. Geng muhajirun pakat duk kumpul dah. Duk bincang-bincang lah. Bincang apa dah? Bincang ni, siapa dah nak ganti Rasulullah? Siapa dah nak ganti Rasulullah? Faqalu, maka mereka pun kata, intaliq bina ila ikhwanina minal ansar. Jom kita pergi kepada saudara-saudara kita daripada golongan Ansar. Nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Kita masukkan mereka berbincang sekali dengan kita masalah ni. Itu. Itu yang musyawarah tu. Berbincang nak lantik siapa dia yang akan jadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalatil ansar, bila duk sembang-sembang bab ni, siapa dia nak lantik ni, siapa dia nak bagi jadi ni, ada orang kata nak bagi Sayyidina Umar, ada yang kata nak bagi Sayyidina sekian apa semua. Dalam beberapa nama yang disebut. Memang golongan Ansar pula bagi cadangan. Tuan-tuan kena faham, golongan Ansar ni, mereka ni adalah daripada puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Sebelum Nabi mai, mereka ni ada dua perang. Pasal apa? Pasal mereka ni duduk tak belaga angin. Tak belaga angin. Wahai mereka ni semua geng Madinah, pemegang IC Madinah. Tapi tak masuk. Tak belaga angin. Mereka bagi cadangan pula.
Tak terus ada buat pening lah. Kalau macam ni, minna amirun wa minkum amir. Lantik seorang pemimpin daripada kami, dan lantik juga pemimpin daripada muhajirin seorang. Sayyidina Umar dengar lagu ni, pening pala, dia kata, apa duk ada lagi pahaman jahilah ni. Duk ada lagi pahaman macam ni. Kalau lantik seorang pemimpin daripada Ansar, lantik seorang muhajir daripada muhajirin, tak berkelahi kah? Berkelahi pula lah lepas tu. Mestilah akan berkelahi. Tengok kata Sayyidina Umar apa dia? Dia tak mau bagi cadangan banyak-banyak. Dia kata yang paling layak untuk nak jadi pemimpin kita ganti Rasulullah ni, mestilah. Faqala Umar bin Al-Khattab, kata Sayyidina Umar, man lahu mislu hadhihi salas. Siapa lagi yang ada 3 sifat ini? Yang nak ganti kita ni, ganti Rasulullah jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, khalifah yang pertama ni, mestilah orang ini yang ada 3 ciri ini. Dan siapa lagi yang ada 3 ciri ini? Siapa dia? Apa ciri dia? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyasnaini idh huma fil ghar." Salah seorang dia daripada 2 orang yang berada di dalam gua. Makna dalam gua ketika mana berhijrah. Itu satu. Idh yaqulu li sahibihi, yang berkata kepada sahabatnya. Mestilah orang yang bersahabat dengan Nabi ni. Yang pertama, keadaan dia tu sebagai orang yang pernah duduk di dalam, makna apa? Dalam dalam ghar, dalam gua bersama dengan Nabi. Yang kedua, mestilah orang ni orang yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri sahib. Nampak? Allah Ta'ala kata, idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika mana dia mengatakan kepada sahabatnya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar dipanggilkan sahibu Rasulillah. Pasal Allah mengiktiraf persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Hebat ni. No? Kata Allah, kata dalam Allah menceritakan ucapan mereka ni dalam gua tersebut, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu duka cita kerana sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Siapa yang ada 3 ciri ini? Siapa yang ada 3 ciri ini? Man huma? Siapa daripada 2 ni? Thaniyasnaini. Ingatlah ketika 2 orang sahabat yang berada dalam gua. Siapa 2 orang sahabat ni? Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka qala, kata Sayyidina Salim, summa basata yadahu. Aku tengok Sayyidina Umar pi hulurkan tangan dia pi kat tangan Sayyidina Abu Bakar, fabaya'ahu. Sayyidina Umar berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar, wa baya'ahu an-nas bai'atan hasanatan jamilatan. Maka sahabat-sahabat yang lain semuanya pakat angkat berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan bai'ah yang terbaik, yang indah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis sahih. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Taala sekalian, takkan nak berhabis bah. Ada 2 cerita lagi ni ada cerita dia. Kalau nak baca saja boleh, tak ada cerita. Tak ada cerita tak best lah. Pergi duduk ngaji. Hello? Tak apalah tuan-tuan, kita berhenti saat dulu. 2 hadis lagi ni kita bawa pergi bulan depan, campur dengan kita masuk bab ke-55. InsyaAllah pada bulan depan, babu ma ja'a fi mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab miras, harta warisan tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dekat tu tuan-tuan, mudah-mudahan hadis yang panjang ni tuan-tuan banyak manfaat yang kita boleh ambil. Ada faedah yang disebut oleh ulama ni. Satu, Sayyidina Abu Bakar jadi imam di zaman Rasulullah hidup 17 kali. 17 kali. Berapa hari yang Nabi tak sihat tu, campur dengan pernah Sayyidina Abu Bakar jadi imam masa Rasulullah hidup 17 kali. Maknanya cerita ni berapa kali Sayyidina Abu Bakar jadi imam? 5, 10, 15, 3 hari. 3 hari campur dengan 2 waktu sembahyang hak Nabi suruh 17 kali. Awal-awalnya ialah pada Isyak sembahyang Jumaat, pada malam Jumaat.
awwaluha isya lailatul jum'ah. Dan akhir sekali masa Nabi hidup lagi, iaitu pada hari Isnin, semayang subuh hari Isnin. Semayang lohok tu Rasulullah tak ada. Kemudian disebut juga, Imam Al-Bajuri menyatakan tidak ada orang yang melihat aurat Rasulullah melainkan matanya akan buta. Sebab tu para sahabat yang memandikan Rasulullah ni mereka jaga sungguh. Mereka tak berani nak mandikan Rasulullah sebenarnya. Takut-takut terselak aurat Nabi. Jadi mandi dia pun pakai tutup mata. Dan riwayat kata tutup mata. Depa bagi ayat kepada sahabat-sahabat yang tidur ayat ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, depa ni yang tolong mandi Rasulullah dalam keadaan tutup mata. Ada riwayat kata depa tutup mata sebab takut ternampak aurat Nabi. Kemudian ketika memandikan Rasulullah, Sayyidina Ali yang memandikan baginda, dibantu oleh Sayyidina Abbas dan juga Al-Fadl dan juga Qasam bersama dengan mereka. Dan Sayyidina Usamah dan juga Sayyidina Saqran, mereka ini yang menyediakan ayak. Mereka yang bagi ayak, cedok ayak bagi. Dan yang memandikan tu 4 orang ni lah, sahabat Nabi. Sahabat dan juga adik-beradik Nabi. Dan dikafankan Rasulullah dengan 3 helai kain putih yang dibuat daripada qatunun, daripada kapan, daripada qatun. Dan yang menggalikan kubur Rasulullah ialah Sayyidina Abu Talha dan juga Sayyidina Zaid bin Sahal. Mereka lah yang menggali kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah ataupun amir pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa. Amma al-bai'atul 'ammah fa kanat fil yawm at-tali ay yawm as-sulasa. Pada hari Selasa, hari para sahabat ramai-ramai pakat berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ba'daha ishtaghalu bitajhiz. Selepas daripada angkat bai'ah tu, barulah mereka menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Kita tengok nanti tuan-tuan pada pertemuan kita yang akan datang, iaitu tahun depan. InsyaAllah. Tahun depan dah tuan-tuan. Habis dah. Ini bulan 12 dah. Sedang diri lagi. Kadang-kadang tak sedang diri. Orang punya, oi masuk tahun baru dah. Tahun baru tak tahulah nak hidup ke tak lagi. Saya ke, tuan-tuan ke tak tahu ni kita nak habis dah ni. Takut juga kan. InsyaAllah. Kita jumpa tahun depan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.